Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Faris. Dan selamat pagi pada Joel. Okey, semalam kita dah belajar tentang sumber tenaga, di mana sumber tenaga ni kita perlukan untuk melakukan kerja dan untuk benda hidup untuk melakukan pergerakan, dan benda bukan hidup untuk membuatkan pergerakan, contoh latunan dan sebagainya lah. Kemudian kita ada jenis-jenis tenaga, kita ada 9 jenis tenaga, di mana yang kamu kena faham, tenaga tidak boleh dicipta, tapi dia juga tidak boleh dimusnahkan. Kemudian tenaga ni contohnya kalau diubah, contohnya tenaga kinetik boleh diubah kepada tenaga haba, tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal, okey, tenaga elektrik kepada tenaga cahaya, tenaga kimia kepada tenaga cahaya. Okay, benda-benda yang boleh berubah bentuk tapi tidak boleh dimusnahkan. Kemudian kepentingan dalam kehidupan elektrik. Ini kebiasaannya jawapan ni ikut pada yang logik. Okay, biasa skema dia tak akan ikut sebiji lah. Dia ikut pada jawapan kamu. Kemudian kita ada dua jenis sumber tenaga yang boleh diperbarui dan tidak boleh diperbarui, yang kamu dah belajar dalam sains. Kemudian contoh yang boleh diperbarui adalah solar, biomass, geothermal, air, angin. Itu contoh-contoh yang boleh diperbarui. Kemudian sumber tenaga yang boleh diperbarui, keperluan dia sebab kita dapat kurangkan pencemaran. Yang kedua, sumber dia sedia ada, kita tak payah beli. Bila tak payah beli, kos dia rendah. Dan juga bila kita tak payah beli, kos rendah dan kita dapat mengelakkan pembaziran. Lagi dua ni adalah tambahan. Okey. So hari ini kita akan belajar bagaimana tenaga elektrik dihasilkan. Dekat sini dah tulis dah Faris. Penghasilan tenaga elektrik kaedah kemagnetan. Apa yang kamu faham Faris dengan Joel? Bagaimana tenaga elektrik dihasilkan? Macam mana? Magnet tu bertolak? Tak ada tolak Joel. Dia tak tolak Joel. Bukan Joel, salah. Lagi. Lagi. Apa dia? Faris. Oi Faris. Apa dia? Macam mana? Tak tahu cikgu. Ada. Bangang benar kau. Mencuba tidak. So yang kamu pakai elektrik tu kamu tahu dah. Elektrik dah ada. Itu je. Okey. Mudahnya. Zaman sekarang basikal tak ada dynamo dah. Itu masalah dia. Tahu dynamo? Tahu tak dynamo? Okay, basikal dulu. Orang dulu basikal dia memang ikut peraturan. Basikal mesti ada lampu. Sebab tu basikal dulu ada dynamo. Okay, bagaimana tenaga elektrik dihasilkan? Okay, dia ada dua cara. Sebab tu yang tadi Joy sebut tadi betul. Hampir betul. Tapi dia bukan tolakan, Joy. Okay, contoh katakan kalau kamu pernah tengok dynamo. Okay, cikgu lukis ni kepala atas dia. Okay, ini yang biasanya letak pada apa? Pada roda. Betul? Kemudian kalau kamu dah nampak lah, sebab zaman kamu semua dah pakai torchlight, apa semua dah senang dah. Okay, dia ada bentuk macam ni. Dan ada punca positif, ada punca negatif. Kemudian yang ini dia sambung masuk dalam. Okay, kemudian dia ada ni namanya pengalih. Kemudian dekat sini dipanggil magnet. Alamak. Magnet kekal. Okey, apa yang kamu faham tentang magnet? Magnet. Apa yang kamu faham? Ni magnet. Apa yang kamu faham? Apa yang kamu faham tentang magnet? Kamu ni cakap dengan cikgu lah, tidak cakap seorang-seorang. Cikgu ajar seorang-seorang je. Apa yang kamu faham tentang magnet? Yang kamu tahu tentang magnet, apa dia? Apa yang kamu tahu tentang magnet? Ya, kenapa dia melekat, Zulfaris? Ni magnet. Kenapa dia melekat? Ni magnet. Kau kata ni besi. Okey, kenapa dia melekat pada magnet?
Kalau kamu perasan, kamu ingat belajar dalam sains, yang cikgu sains kamu lukis kopi ni. Ni apa bendanya? Ni apa namanya? Apa namanya? Teruk benar lah korang belajar sains ni. Ini bukan daya bang. Ini flux magnet. Ataupun bahasa Melayunya dipanggil urat daya magnet. Pernah dengar tak? Okey. Benda urat daya ni lah yang menyebabkan besi tertarik kepada magnet. Sebab tu contohnya kalau urat daya tu setakat sini sahaja, kamu letak besi tu dekat sini, besi ni tak akan melekat. Sebab besi ni berada di luar urat daya medan magnet. Okey. Tapi kalau kamu bawa besi ni dekat sini, masuk dalam urat daya tu, so dia akan melekat. Pada magnet ada flux magnet. Okey. So bagaimana tenaga elektrik dihasilkan? Okey. Sebab tu kamu nampak dekat situ cikgu lukis ada dua magnet. Okey, ni satu magnet, ni satu. Yang ni kedua magnet. Okey, ni pun magnet So, bila ada dua magnet, kalau cikgu letakkan macam ni, biasa pada magnet ada kutub tak? Utara dengan selatan. Contohlah. Okey. Utara dengan selatan. So, kalau tak salah cikgu lah, cikgu lupa dah. Flux magnet akan keluar daripada utara ke selatan. So, maksud ni dia akan pergi sini. Okey, dia akan macam ni. Di samping dekat sini pun ada. Okey. Ni pada. Kalau kamu temukan urat daya medan magnet, dia akan melekat. Okey, tapi kalau kamu tak temukan, dia tak melekat. Okey, contoh. Ni. Pada magnet ada ni. So, maksud dia, dalam ni ada garisan medan magnet. Urat daya magnet. Ni urat daya magnet. Urat daya magnet ke? Panggil apa Cikgu lupa lah. Flux. Urat magnet. Panggil apa? Bahasa Melayu panggil apa Lupa lah. Apa Cikgu panggil flux lah senang. Urat daya magnet. Urat daya magnet. Cikgu rasa urat daya magnet kot. Cikgu panggil flux lah senang. Perkataan yang sesuai untuk bahasa flux magnet. Rasanya urat daya magnet tadi. Okay. So, ada macam jaringan. Banyak urat daya. Okay. So, maksud dia banyak. So, tenaga elektrik dihasilkan. Okay. Ada dua kaedah. Yang pertama, yang ini yang gelung-gelung ni pengalir tau. Okay. Yang ini pengalir yang disambung pada tayar. So, bila roda berputar, apa jadi pada pengalir? Sebab dia bersambung ni. Bila roda berputar, apa jadi pada pengalir? Oi, kau fokus dengan cikgu Ida ni. Berputar, ikut sekali lah. Okay. Okay, bila ikut sekali, dia akan memotong medan magnet ni. Okay, dia akan memotong urat daya medan magnet. So, yang pertama, pengalir memotong medan magnet. Okay, ni yang pertama. Maksud dia, bila pengalir potong medan magnet, maka akan terhasillah tenaga elektrik. Faham? Faham tak? Ini asas dia. Sebelum cikgu ajar macam mana jana kuasa berkendali. Sama juga macam ni Kalau kamu ada pengalir, kamu ada satu wire, kamu potong flux ni, kamu letak pada meter, sambung pada meter. Okey, meter ni akan bergerak. Kalau kamu potong, lagi laju kamu potong, lagi laju pergerakan meter ni. Sama juga yang ini, lagi laju kamu kayuh, lagi laju putaran pengalir memotong medan magnet, maka tenaga elektrik yang dihasilkan makin tinggi. Bila makin tinggi, lampu dia menyala makin terang. Okey. Boleh faham? Konsep itu yang pertama. Pengalir tu yang bergerak memotong medan magnet. Okey. Yang kedua, benda yang lebih kurang sama, tapi dia berbeza pula. Kalau tadi pengalir yang bergerak, sekarang ni bukan pengalir yang bergerak. Medan magnet pula yang bergerak. Medan magnet bergerak.
Maksud dia, medan magnet bergerak, medan magnet yang potong pengalih. Contohnya katakan, kita tadi kan, ada medan magnet, ada magnet, dua. Okey, ini ada flux. Kalau tadi, pengalih ni bergerak kan? Sekarang ni yang kaedah yang kedua, dia sama juga. Pengalih ni tak bergerak, magnet ni pula bergerak. So, asas dia, mesti berlakunya pemotongan medan magnet. Bermaksud, tenaga elektrik, tenaga elektrik dihasilkan apabila berlaku pemotongan medan apa? Medan magnet. Okey. Ini konsep penghasilan tenaga elektrik apabila berlakunya pemotongan medan magnet. Boleh? Ini yang kebiasaan yang kita hasilkan untuk menjana tenaga elektrik, iaitu menggunakan kaedah kemagnetan. Yang terbesar, yang umum ini. Tapi kata ada banyak kaedah lain, contohnya kita menggunakan solar pun boleh juga menghasilkan tenaga elektrik, tetapi kuantiti elektrik yang terhasil tidak terlalu besar. Solar kecil je, dia tak besar. Kemudian kita ada lagi geseran. Geseran juga boleh menghasilkan tenaga elektrik, tapi kuantitinya dalam kuantiti yang kecil. Ada faham? Okey. Kalau faham, kita patah balik pada slide yang cikgu tunjuk ni. Okey, penghasilan tenaga elektrik menggunakan kaedah kemagnetan. Kita ada 4 sumber. Okey. Gas asli, arang batu, nuklear dengan petroleum. Keempat-empat sumber ini adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui. Yang sekarang ni hampir 80% penjanaan tenaga elektrik di Malaysia ataupun di negara-negara lain menggunakan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okay, apa masalahnya kalau kita pakai? Apa masalahnya pakai yang tenaga yang tidak boleh diperbarui? Contohnya macam gas asli. Okay, gas asli dia sama macam petroleum, cuma bezanya petroleum ni dalam bentuk air, cecair. Gas asli pun cecair juga, tapi bezanya pembakaran dia tak sama. Dan gas asli jauh lebih murah berbandingkan petroleum. Tapi asalnya petroleum pada gas asli juga. Okay, gas asli bila terbakar dia akan membebaskan apa? Apabila dibakar, dia akan bebaskan apa? Yalah, tahulah gas. Gas asli memanglah gas. Dia bebaskan apa? Benda yang terbakar, dia bebaskan gas apa? Kamu ada buku teks tak? Kamu ada buku teks tak? Kalau kamu datang kelas cikgu, datang-datang bawa telur je, baiklah tak payah datang. Kan cikgu cakap, kita belajar PDPR pun, dia sama seperti kelas. Kamu kena prepare buku teks, kamu kena prepare buku nota, kamu kena prepare buku latihan. Cikgu memang tak dapat pantau kamu dekat rumah. Tapi alang-alang kamu dah datang kelas, alang-alang kamu dah belajar, kamu dah bangun pagi, kenapa tak gunakan benda tu sebaik mungkin? Okay? Cikgu ajar kamu satu benda, kalau nak buat sesuatu, buat tu biar betul-betul. Kalau tidak, jangan buat. Okay? Kalau kamu datang baring, pegang telefon, tengok je cikgu kan, lantak kamu lah cikgu. Baiklah kamu tak payah masuk kelas cikgu. Sebab cikgu tak nak kamu buang masa. Sebab bila kita buat sesuatu, kita tak dapat benefit balik, rugi tau. Rugi. Bagi cikgu rugi lah. Sia-sia. Kamu duduk dengar cikgu membebel, tapi kamu tak buat betul-betul. Sebab tu cikgu nak, ada buku teks tak? Ada tak? Tak ada cikgu. Kalau ada kamu respon cikgu. Okey. Buku teks muka surat berapa? Buku teks muka surat berapa? Adi. Oh Adi. Adi dah hilang dah. Tak apalah. Macam cikgu sebut kan.
Terpulang pada kamu lah kan. Sebab cikgu cakap banyak pun kamu lama-lama kamu marah menyampah dengan cikgu. Ada kamu masuk kelas cikgu langsung tak masuk nanti. Terpulang pada kamu lah. Tapi nasihat cikgu, alang-alang kita buat, alang-alang kita belajar betul-betul. Betul. Duduk betul-betul atas meja macam mana. Sebab cikgu pun duduk macam mengajar kamu kat sekolah tu. Cikgu ada 2 monitor ni. Okay? Cikgu ada telefon sebelah kanan. Cikgu ada buku. Tak macam ni buku cikgu. Nampak? Semua cikgu memang lekat. Buku cikgu ada. Buku letihan sebelah ada. Macam mana cikgu dalam kelas. Cikgu sediakan iPad untuk kamu contoh untuk kamu. Pak. Cikgu prepare macam mana dekat kelas supaya benda tu cikgu rasa macam kamu dekat dengan cikgu. Sebab cikgu tak nak buat sesuatu benda yang cikgu buat lebih kurang. Baiklah cikgu tak payah buat. Itu prinsip cikgu lah. Itu cikgu. Tapi kalau kamu rasa, tak apalah cikgu. Yang bodoh saya bukan cikgu. Okey. Cikgu sambung balik. Terpulang pada kamu lah. Cikgu target 45 minit je. Okey, gas asli. Gas asli kalau kamu tengok buku teks, bila dia terbakar, dia akan membebaskan gas etana, gas botana, gas propana, macam-macam gas lah. Kalau kamu belajar, kalau kamu kelas sains dalam kimia, benda-benda ni kamu akan amat faham dan tahu. Tapi sebabkan kamu tak ambil kimia, dalam sains mungkin dia tak banyak. So, gas asli, gas-gas ini akan dilepaskan. Yang boleh menyebabkan pencemaran udara, yang boleh meningkatkan lagi suhu dunia. So, dia banyaklah kesan-kesan dia. Kemudian arang batu. Arang batu pun sama juga. Okay? Arang batu bila dia terbakar, okay, dia akan melepaskan karbon dioksida. Sebab dalam arang batu, ada hidrogen, ada oksigen, nitrogen dan sulfur. So, bila benda ini terbakar, dia akan membebaskan benda yang ke udara yang kita sepatutnya tak lepaskan. Okay. Kemudian yang ketiga, petroleum. Petroleum ada banyak lah. Petrol pun dia, diesel pun dia, okay. Minyak tanah pun ataupun kerosene pun dia, bitumen yang buat tar pun dia. Itu semua ada kategori petroleum. So, bila benda-benda ini dibakar, dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Dan akhir sekali, nuklear. Okay, dalam dia ada sumber radioaktif. Kalau dia tercemar, dia akan memberi kesan yang buruk kepada kita. Okay, ini sumber. Okay, kamu tak tahu lagi apa benda ni. Okay, kenapa cikgu cerita sumber? Sebab tadi cikgu cerita pada kamu, untuk menjana tenaga elektrik, mesti berlakunya pemotongan medan magnet. Okay. Yang dynamo ni, yang menggerakkan pengalih ni siapa? Yang menggerakkan pengalih ni siapa? Kita. Yelah kita. Siapa? Memang okey, sorry. Siapa tu orang. Okey, salah soalan. Yang menggerakkan pengalih apa? Roda. So, roda ni yang menggerakkan pengalih. So, benda yang cikgu sebut 4 benda ni tadi, ini benda-benda ni yang akan menggerakkan pengalih. Okay. So, ini sumber dia, nak menggerakkan pengalih. Okay. Kalau dynamo, roda. Bila kita kayuh basikal, roda berputar, dia akan kena pada bahagian pengalih tu, pengalih akan berputar. So, roda itu sumber penggerak pengalih. Tapi untuk jana kuasa elektrik, yang sumber yang tidak boleh diperbarui, inilah benda-bendanya. Okay, bagaimana tenaga elektrik dihasilkan? Okay, kita tengok. Kita ada 2 sistem jana kuasa yang banyak kita gunakan. Bukan setakat di Malaysia, negara-negara lain pun banyak. Cuma sekarang ni negara-negara maju, dia dah ke arah tukar kepada sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Okey, 2 jenis sistem jana kuasa turbin steam. Apa maksud steam? Apa maksud steam? Steam itu apabila kita panaskan air, maka air yang menjadi wap itu dipanggil steam. Okey, dia menggunakan konsep sekarang kita tak jumpa dah. Cerik air yang kita masak tu, yang ada buzzer depan tu, yang ada bunyi tu, nak menunjukkan air dah masak. Okey, sekarang tak ada dah kan, kita tak pakai. Sebab sekarang cerik elektrik bila dah masak automatik dia cut off. Untuk tujuan dia salah satunya untuk mengelakkan pembaziran dah. Tapi kalau jenis dulu, kalau tak ada bunyi tu,
Air tu kita masak sampai kering sebab kita tak tahu. Okey, apa menyebabkan dia berbunyi? Apa menyebabkan dia berbunyi? Wap itu kan. Sebab benda wap ni dia ringan dan wap ini dia apa? Dia berusaha untuk mencari jalan keluar. Okey. So sama juga macam jana kuasa. So kita ada dua, terma, kita gunakan gas asli tadi, ada tiga lah. Kita gunakan gas asli, kita gunakan petroleum dan kita gunakan arang batu. Tapi stesen jana kuasa nuklear dia menggunakan nuklear. Itu bezanya. Okey. Dan kalau ikut dari segi kos penjanaan tenaga elektrik, jana kuasa nuklear lebih murah berbanding dengan jana kuasa terma. Cuma nuklear ini dia menjadi amat berbahaya apabila berlakunya kebocoran radioaktif. Okey. Boleh ikut sekarang ni? Okey, boleh ke tak boleh? Kau ikut je lah. Yang seterusnya, cikgu nak terangkan macam mana penjanaan tenaga elektrik. Konsep dia semua sama. Okey? Mula-mula sekali, ni. Bahan api ni. Okey, kalau kita melihat di sini, bahan api, minyak, arang batu, gas memanaskan, maksud dia dekat sini kamu ada apa? Kamu ada api. Betul? Sebab kita nak panaskan air, kita perlukan api. Betul tak? So, bila ada api, air ini akan dipanaskan. Okay, api ni, macam mana nak menyalakan api? Kita boleh gunakan petroleum seperti petrol, gas, arang batu. Kita bolehkan gunakan benda tu untuk menghasilkan api. Tapi bila kita bakar benda-benda ni, maka akan terbebas apa dia? Gas, karbon dioksida. Okey, yang menyebabkan pencemaran. Sebab tu sekarang ni kita ke arah menjana tenaga elektrik menggunakan sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Okey, cuma dia mungkin mengambil masa sampai satu masa benda tu akan berlaku. Cuma di Malaysia tak sampai lagi, tapi banyak negara-negara maju mereka dah mula bertukar ke arah sumber-sumber yang boleh diperbarui, yang lebih mesra alam, yang lebih murah, lebih jimat berbanding dengan menggunakan sumber yang tidak boleh diperbarui. Sebab tu kamu lihat bila harga minyak naik, bil elektrik akan meningkat sama. Sebab bil elektrik dia bergantung kepada harga bahan api. Kalau dia naik, maka bil elektrik akan naik. Sebab tu bil elektrik ni special. Biasanya kalau kita beli barang yang dalam kuantiti yang banyak, harganya jauh lebih murah, betul? Tapi elektrik lagi banyak kamu guna, dia akan jadi lebih mahal. Kenapa? Soalan cikgu, kenapa? Kenapa lagi banyak kita guna, harga jauh lebih mahal? Kenapa? Sedangkan patutnya kalau kita berniaga, lagi banyak kamu guna, aku lagi banyak untung. Kenapa kerajaan buat lagi banyak kamu pakai, lagi mahal kamu kena bayar? Kenapa? Itu satu. Yang kedua, bukan kerajaan nak kawal gas yang terbebas di udara. Kalau kamu banyak guna tenaga elektrik, satu memang kos kerajaan kena beli minyak lagi banyak, kos meningkat. Dalam masa yang sama juga, pencemaran akan berlaku dengan lebih tinggi. Sebab tu kerajaan cuba minimiskan penggunaan tenaga elektrik. Sebab tenaga elektrik rasa kamu boleh bayar. Kat rumah kamu sebulan pun mungkin 300-400. Kan? Tapi yang tercemar di udara tu kita susah nak kawal. Sebab tu kerajaan cuba nak limitkan supaya gunakan tenaga elektrik dengan cara yang berhemah. Okey. So mula-mula api, ulang balik. Air ni bila panas, maka akan ada dipanggil wap. Betul? Okey, bila ada wap dia akan cari lubang untuk keluar. Okey, so wap akan pergi mana? Dia akan pergi saluran ini. Akan masuk saluran ni. Okey,
Kemudian dia akan masuk ke dalam turbin. Ini ada bilah. Macam kipas. Okay. Bila dia langgar kipas, ni kipas turbin ni senang nak faham, dia macam kipas. Okay. Bila udara panas tu melanggar kipas ataupun dipanggil turbin, turbin ni sambung kepada dalam penjana ni ada apa? Ada pengalir dengan dalam penjana ada apa? Ada pengalir dan ada magnet. Apa ada pam pula? Tak ada pam, ini bukan nak pam air. Ni nak jana tenaga elektrik. Dalam penjana ni macam dynamo tadi tu, sama. Cuma penjana sama seperti dynamo. Dynamo tu nama khas untuk yang kita pakai kat basikal. Tapi sebenarnya dynamo itulah penjana. Sebab penjana ini fungsi dia untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, saya faham? So, bila wap tadi melanggar turbin kipas, dia akan berputar, betul? Bila dia berputar, benda tu sambung pada apa? Sambung pada pengalir. Dalam ni ada pengalir. Dan dalam ni ada magnet. So, bila benda ni berputar, maka apa berlaku? Apa akan berlaku? Belum lagi. Apa akan berlaku sebelum elektrik terjana? Bila turbin berpusing, pengalir berputar, apa akan berlaku sebelum tenaga elektrik dihasilkan? Apa akan berlaku? Cikgu dah terang tadi, slide tadi sebelum tu. Maka akan berlaku pemotongan medan magnet. Okey. So, bila berlakunya pemotongan medan magnet, maka akan terhasillah di sini. Apa yang terhasil? Tenaga elektrik. Okey. Itu konsep dia. Tapi tak habis lagi. Cuba habis cerita lagi. Maksud dia, tadi bila api ni panaskan air, maka bila air ni menggelegak, wap terhasil, steam terhasil. Steam ni akan keluar ikut sini dan dia akan langgar turbin, akan langgar kipas. So, bila langgar kipas, kipas tu akan berputar. Kipas tadi bersambung kepada pengalir. Maka dalam penjana ni ada medan magnet. Masa pengalir akan memotong medan magnet, maka terhasillah tenaga elektrik. Kemudian lepas dia keluar, kebiasaannya tenaga elektrik yang terhasil di sini tidak terlalu besar. Maka dia perlukan transformer ataupun pengubah. Belajar dalam sains tak transformer? Belajar kan? Tak belajar pun tak apalah. Kamu semua tanya semua tak belajar. Okay, dia akan tingkatkan nilai voltan sebelum dia hantar ke rumah kita. Okay, ni yang bahagian ini cikgu akan ceritakan kemudian pula. Okay, setakat yang jana kuasa ni, yang ni cikgu akan cerita lepas ni, topik yang ke depan, cikgu akan ceritakan kenapa voltan ni kena ditingkatkan, seberapa wire nak hantar, berapa nilai voltan nak hantar tu kemudian. So, cikgu nak cerita jana kuasa ni, cikgu ulang balik. Maksud dia bila kamu bakar air panas, steam terhasil, steam akan ikut saluran ini, akan pergi pada kipas, kipas berputar, kipas sambung pada pengalir, pengalir potong medan magnet, maka tenaga elektrik dihasilkan. Steam tadi, sebab dia kena keluar. Kalau tak keluar, dia tak boleh. Sebab benda ni kena keluar. So, dia keluar, ikut dekat sini. So, dia akan melalui, dipanggil dandang pemeluapan. Steam, bila dia dah sejuk, dia akan tukar kembali menjadi apa? Steam, bila dah sejuk, dia tukar jadi apa? Dia akan tukar jadi balik kepada air. So, steam tadi bila masuk kepada dandang pemeluapan, bermaksud dia akan disejukkan. Di sini, dia disejukkan. Kemudian, bila dah air dia banyak bertakung, ini ada pam. Pam akan sedut. Naik atas, kembali ke dalam dandang. Kalau tidak, jenuhlah kamu nak kena isi air manjang. Tapi air ini pun kena kerap diisi. Bukanlah kerap tiap-tiap hari. Dandang ni bukanlah kecil, dandang ni besar.
dan dia ada sistem air untuk menambah kandungan air dalam ni. Tapi air dalam sistem ni sendiri, dia akan kembali ke dalam takungan. Ini asas bagi penjanaan tenaga elektrik yang kini kita gunakan. Konsep dia semua sama. Sama ada kamu gunakan tenaga yang boleh diperbarui pun sama, yang tak boleh diperbarui pun sama. Sebab konsep di sini adalah sama. Ni semua sama ni, kat sini. Yang berbeza di sini. Okey? Dia gunakan bahan api apa semua So, tengok ini dia punya penerangan. Tadi cikgu ceritakan secara lukisan. Okey, di sini secara penerangan. Untuk kamu lebih faham. Sebab tadi cikgu cerita kok kamu jadi tak faham. Okey, pertama dia kata terma digunakan untuk memanaskan air supaya menjadi steam. Maksud dia yang panaskan air adalah petroleum tadi. Kemudian bahan api yang digunakan adalah diesel, petrol dan air batu. Sebab tu yang ini SPM dia tak keluar step macam ni. Okay, SPM kalau dia tanya, dia suruh kamu terangkan bagaimana tenaga elektrik dihasilkan melalui jana kuasa terma contohnya. So kalau kamu faham yang cikgu cerita tadi, cukup dah. Tak perlu kamu nak hafal yang ini. Ini sekadar untuk kamu faham. Okay, bahan api digunakan dia kata adalah diesel, petrol, arang batu. Steam yang dihasilkan mempunyai tekanan tinggi. Okay, steam tekanan tinggi itu disalurkan ke turbin haba dan menyebabkan berlakunya putaran turbin. Okay, benda ni yang cikgu cerita tadi adalah di sini. Okay, ni steam bertekanan tinggi dia akan masuk sini. Dia akan memutarkan turbin tadi. Kemudian kelima, seterusnya menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga mekanik. Okay, so bila turbin kena pada pergerakan gas itu dipanggil tenaga kinetik. Okay, bila langgar pada turbin itu dipanggil tenaga mekanik. Okay, kemudian tenaga mekanik tadi turbin berputar, dia akan menukarkan bila berlakunya pemutaran bilangan magnet, dia akan menukarkan menjadi tenaga elektrik. Kemudian steam bertekanan tinggi menjadi semakin lemah selepas melalui turbin dan menjadi steam bertekanan rendah. Bila dah lalu steam tadi, dah lalu turbin, yang sini dah jadi rendah. Okay? Yang laju kat sini je sebab ni kawasan ni besar tau. Okay? Sebab tu kamu tengok saluran dia buat kecil supaya steam bergerak dengan laju. So, bila langgar kipas, dah kawasan dah besar, so steam tadi dah jadi tekanan rendah. Kemudian steam tadi masih mampu menggerakkan turbin kecil bagi menjana kuasa. Steam keluar dari turbin masih panas disejukkan melalui pemeluapan dan steam bertukar menjadi air dan kembali ke dalam dandang. Ini asas bagi jana kuasa terma. Yang hadir kelas cikgu ni boleh faham tak? Ada 4 orang je ni. Boleh faham? Okey. Tapi kamu kena baca sendirilah. Tapi asas konsep dia jana kuasa yang membezakan dia macam cikgu sebut, membezakan dia adalah di sini. Di sini yang membezakan dia. Maksud dia kat sini kita akan pakai ombak, kita akan pakai air sebab tujuan ni nak menggerakkan turbin ni. Okay, ombak boleh gerakkan turbin, air boleh menggerakkan turbin, angin boleh gerakkan turbin, biomass bakar juga. Cuma bezanya, cikgu cerita depan ni, biomass kita tak payah beli. Biomass ni macam kayu-kayu hutan, kita dapat percuma. Macam ni, petroleum ni kita kena beli. Okay, itu je bezanya. Okay, kalau tak ada masalah, kita tengok. Dan ni contohlah. Sebab tu jadi masalah ni. Yang lepas ni. Kan? Yang dilepaskan ni. Ni asap ni. Kan? Lepas ni ke udara menyebabkan berlakunya apa? Pencemaran udara. Bila berlakunya pencemaran udara, satu, kalau katakan kesan daripada sosial kita jadi tidak selesa, betul? Lah macam kita jerebu kan, asap kata kita. Okay. Kemudian kita rasa panas, pencemaran udara menyebabkan bila gas karbon dioksida dibebaskan, maka suhu dunia akan meningkat. Kita rasa jadi lebih panas. Ini yang masalah sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui, kita nak cuba elakkan. Ini contoh jana kuasa lah. Cuma ni pakai solar saja. Cuba pakai solar.
Solar ni macam ni lah. Kalau kamu tengok jana kuasa solar, dia memerlukan kawasan yang lapang sebab dia nak buat letak panel solar. Kemudian ini adalah jana kuasa nuklear. Konsep dia sama juga. Lebih kurang kalau kamu tengok buku teks muka surat 83. Dia guna bahasa Inggeris pula buku teks ni, notah ni. Contoh ni gambar lebih kurang. Bendanya sama. Yang membezakannya kamu tengok. Benda yang sama, maksud cikgu sama ni kat sini. Ini adalah penjana Ni turbin. Cuma bezanya pemanasan air ini, pemanasan air ini dilakukan oleh tenaga nuklear. Itu je bezanya. Dandang dia tenaga nuklear memanaskan air. Benda lain semua sama. Yang ini semua sama. Maksudnya steam tadi bila dia dipanaskan, dia akan bergerak dan dia akan melanggar turbin yang menyebabkan tenaga elektrik dihasilkan. Contohnya dia kata blok stesen jana kuasa nuklear. Pertama, bahan-bahan nukleus. Kemudian pembelahan atom. Bila pembelahan atom berlaku, dia akan menyebabkan tenaga haba. Sebab tu atom ni bendanya kecil. Dia tak terbakar. Atom ni tak macam petroleum, dia terbakar tau. Tak. Pelanggaran zarah-zarah nuklear ni tau. Bila kamu pisahkan dia, so dia akan menghasilkan tenaga haba. Sebab air diperlukan tenaga haba untuk dipanaskan. So nuklear ni tenaga dia bila dipisahkan nuklear dia menjadi panas. So dia tak keluar api macam petroleum. Itu beza dia. Kemudian dia panaskan dandang, benda samalah. Kemudian steam bergerak, tenaga kinetik. Kemudian dia kena pada turbin, dipanggil tenaga mekanik. Kemudian maka terhasillah tenaga elektrik. Blok stesen jana kuasa nuklear. Kamu boleh lihat muka surat 84. Dia ada detail sedikit. Contoh kalau kendalian dia, kalau melihat dalam ni ada tak slide? Dalam ni ada. Pertama, nuklear adalah satu unsur daripada unsur atom. Bahan utama nuklear adalah uranium 235. Ini adalah benda-benda dalam nuklear. Atom bahan ini tidak stabil dan mudah terbelah jika dihentam dengan neutron. Maksudnya dia buat pelanggaran atom dengan neutron dalam nuklear. Apabila atom terbelah, tenaga haba yang sangat tinggi dihasilkan. Macam yang disebut, dia tidak terbakar, dia tak nampak api. Tapi pelanggaran atom tadi menghasilkan tenaga haba yang sangat tinggi. Bagi menghasilkan tenaga haba yang berterusan, kadar kelajuan neutron perlu diperlahankan dengan menggunakan bahan grafik. Kemudian tenaga haba digunakan untuk memanaskan. Benda ni dah sama balik macam yang petroleum tadi lah. Tenaga haba digunakan untuk memanaskan air. Kemudian tukar jadi steam. Steam pergi pada turbin. Turbin dalam penjana ada mengalir dengan magnet-magnet. Maka berlakunya pemotongan magnet-magnet. Dan seterusnya akan terhasillah tenaga elektrik. Okey. Boleh faham? Sama ni tadi kan? Sama dengan tadi rasa ni. Akan disimpan, lebih kurang lah. Okey, boleh faham? Itu sistem jana kuasa terma dan nuklear yang menggunakan sumber-sumber yang tidak boleh diperbaharui, iaitu gas asli, arang batu, petroleum dengan nuklear. Okey, ada soalan? 4 orang ni. Ada Faris, Joel, Hadi dengan Yus Faris. Ada? Okey, masa cikgu ajar tu, macam cikgu sebut cikgu bukan marah tidak, cikgu sayang korang. Cuma cikgu nak ajar korang satu benda, bila kita buat sesuatu tu buat betul-betul. So cuba jadikan PDPR ni seperti mana kamu kat sekolah. Sebab tu kenapa kalau kamu tengok semua cikgu, dia takkan ajar online berterusan betul. Dia takkan ajar macam cikgu kan. Sekarang cikgu buat online paling maksimum pun 45 minit. So ada lagi 45 minit yang kamu boleh buat nota sendiri, kamu boleh buat latihan sendiri. Tapi masa yang online betul-betul dengan cikgu tu, cikgu siapa yang buat online tu, kalau boleh kamu jadikan online itu seperti mana macam dalam kelas. Jadi kalau dalam kelas kita ada buat nota, masa offline nanti kamu buatlah nota. Sebab benda yang kamu buat macam cikgu tekankan dalam kelas,
apa yang kamu buat, siapa yang akan dapat? Kamu akan dapat. Sebab kamu sebaya anak cikgu. Aku cakap dengan adik cikgu sama juga. Cikgu cakap, abang, PDPR ni akan berlarutan amat lama. Okay, memang lama. Kamu jangan expect bulan depan kamu sekolah. Memang tidak. Confirm tidak. Okay? Dan andai katalah kalau kamu tak belajar, kamu jangan expect semua cikgu akan ulang balik. Contohlah katakan kamu masuk kelas ni, alhamdulillah lah. Dan cikgu ni okey lah cikgu buat video. Kamu tak masuk kelas pun, kalau kamu masih rasa semangat nak tengok video cikgu, kamu tengok. Okay. Okay, cikgu nak stop sekejap. Ada apa-apa tak sebelum cikgu nak matikan video cikgu? Supaya cikgu boleh membeberkan lepas ni. Okay, kalau tak ada, cikgu ucap terima kasih. Yang mana macam tersebut, yang mana tak dapat kelas online cikgu, tolong tengok video ini dan tulis komen nama kamu supaya cikgu tahu yang kamu hadir kelas cikgu, dan cikgu kira kehadiran itu tetap sama macam online. Cuma tolong update, tolong tengok sebelum jam 5. Cikgu kena masukkan attendance sebelum jam 5. Okey? Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.